Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, kita mendengar benda yang benar, maka kita diperintah untuk mengamalkannya. Allah perintah kita dengar dan taat. Jadi tuntutan daripada dengar ialah taat. Dengar benda yang benar. Dan dengar benda tak benar, kita tinggalkan tempat tu. Jangan duduk dengan dia lagi. Kecuali dia tukar topik pembicaraan. Kalau tidak, kamu tinggalkan. Duduk bersama dengan mereka bercakap yang tak benar. Jadi kita biasa bila dengar benda tak benar, kita duduk juga. Konon tak sampai hati ataupun tak berani nak bagi tahu dia, saya tak boleh duduk dengan awak. Kerana awak bercakap yang tak benar, kecuali awak tukar topik ni. Awak nak tak tukar topik? Kalau tak nak, saya akan berpisah di sini. Kita tak ada cakap macam tu. Saya biasa diam dan letak telinga lagi. Konon menjaga hati supaya dia jangan tak mau jadi kawan kamu lagi. Jadi semangat yang macam ni tak bagus. Akhirnya dengan mendengar percakapan yang salah, kita duduk juga, kita sama terlibat dalam orang yang berdosa. Jadi kalau kita tak mau terlibat dengan dosa, bila kita dengar cakap buruk, kita kena beritahu dia. Kau kecuali kau tukar topik pembicaraan ni kepada yang benar, saya akan tinggalkan awak atau majlis ini. Jadi kita diperintah untuk mendengar yang benar dan taat kepada yang benar. Sami'na wa ata'na. Kita bukan diperintah untuk dengar aja, tapi diperintah untuk dengar dan taat. Inilah kerugian kita, kelalaian kita selama ni. Kita dengar aja, tapi kita tak mau taat. Jadi seperti mana orang Bani Israel kata, kami dengar wahai Musa, tapi kami tak taat. Dia terus cakap. Dia bukan macam orang Melayu, dengar je, tapi tak berani nak cakap. Kami dengar tapi tak berani, takut pecah hati. Tapi orang Yahudi ni direct. Dan Allah SWT quote cakap mereka, kami dengar tapi kami tak taat. Cakaplah apa saja cakap yang benar kami dengar, tapi kami tak ikut. Satu lagi orang tak nak dengar lah. Tak nak dengar yang benar, nak cakap yang tak benar je. Dan suka borak-borak, lepak dekat kedai minum. Biasa di kampung-kampung lah.
mereka akan duduk di kedai-kedai minum dan duduk sana sampai berjam-jam. Cerita yang tak benar dari satu cerita ke satu cerita yang lain. Jadi mereka tu semua orang yang mengumpul dosa. Duduk bersama mereka, bersama dapat dosa. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, yang benar tu yang Allah cakap lah. Yang kita cakap banyak tak benar. Jadi bercakap, mendengar perkara tak benar berulang-ulang kali, lama percayalah kepada benda tak benar sebagai benar. Dan bila kita percaya dengan benda tak benar sebagai benar, macam Sufyan dan ahli Minang yang lain, orang Minang suka dia berbual kat kedai Simpang 3 ni. Dulu ada kedai pulut tu kan, sampai tengah hari dia duduk. Ini tabiat buruk. Kalau dia bercakap yang benar sampai tengah hari tu, tak apa, ini tak benar. Sekarang ramai mereka tu dah mati, dah tak ada dah. Orang muda-muda ni banyak tak suka lah meniru perangai tu. Dan kedai tu pun dah tutup. Jadi kurang kedai lah dekat Simpang 3 ni untuk menawarkan kesempatan untuk bercakap benda tak benar berjam-jam. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT suruh kita dengar yang benar dan suruh kita amal yang benar. Puncak segala kebenaran ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Itu puncaknya. Dan Allah bagi kalimah ni kepada manusia, yang mana semua makhluk selain daripada manusia ni tidak mau terima. Hatta gunung pun tak boleh terima. Sebab kalimah ni dia ada hak. Kalimah ni dia ada tuntutan. Itu dia orang tak nak terima. Dia orang tak ada kemampuan, ataupun mereka tak ada islah, bukan, mereka tak ada kemampuan untuk menunaikan hak atau tanggungjawab yang dituntut oleh kalimah ni apabila sesiapa mengucapkan kalimah ni. Tapi manusia dia terima sebab dia mempunyai kemampuan untuk menunaikan hak ni. Tapi dia orang lupa. Begitu juga bila mereka mengucapkan kalimah nikah, iaitu kalimah hak juga tu, kalimah tanggungjawab juga. Tapi bukan terhadap Allah, terhadap perempuan yang dia kahwin tu. Aku terima nikahnya kan, Fatimah binti Hussein dengan mas kahwin RM20 tunai kan. Itu kalimah tanggungjawab terhadap wanita, tanggungjawab memenuhkan keinginan dia lah, keperluan dia, termasuk baju, pakaian, makanan, minuman, penginapan, kenderaan dan seks. Hari ni dia orang ingat seks je, menunaikan apa dia orang kata, menunaikan batin, keperluan batin. Jadi keperluan batin aja yang diberi tumpuan lah. Dan batin di sini dianggap seks, dipahamkan sebagai seks. Kalau batin ni dia bukan seks, zahir dan batin kan. Zahir yang nampak, batin yang tak nampak. Menunaikan hak batin bukan menunaikan seks aja. Macam Sufyan ni, dia baru kahwin, dia tahu kahwin, dan kahwin tu membenarkan dia buat hubungan seks dengan perempuan. Itu je dia buat.
Pakaian perempuan tu dia tak beli, dia suruh kau kerja sendiri. Rumah dia tak dibuat untuk dia, makanan dia makan sendiri dengan duit kerja dia, dan suruh beli pula untuk dia. Jadi kerja dia hanya buat seks, dan dia kata dia dah menunaikan tanggungjawab batin. Sebenarnya batin tu pun dah salah. Batin bukan seks. Seks tu zahir. Batin tu dia punya roh sebenarnya. Menunaikan hak batin, menunaikan hak roh dia dan fikiran dia, iaitu mengajar dia tentang iman, mengajar dia tentang perintah Allah. Itu yang sebenarnya menunaikan hak batin dia. Roh dia lah. Roh dia apa? Amri Rabbi. Bukan paksa dia, mengajar dia, mengingat dia. Ini tak dibuat. Jadi menunaikan keperluan seks bukan batin, itu zahir. Jadi kita bertanggungjawab atas keperluan zahir dan batin wanita. Tapi dah disalah arti batin seks. Macam Sufian yang dia buat seks saja. Dulu mula-mula kahwin tiap-tiap malam, sekarang selang semalam, lama-lama 3 hari sekali, lama-lama seminggu sekali. Jadi dia merasa dah bertanggungjawab lah. Kalau kau keluar 40 hari ni, kau tak boleh bagi tenaga batin. Perempuan kau mungkin cari orang lain. Orang lelaki lain akan naik rumah kamu. Itulah dia orang punya cakap pada mereka yang nak keluar di jalan Allah, untuk menakutkan mereka supaya jangan keluar. Kamu tak dapat tunaikan tenaga batin bini kau. Jadi ini semua cakapan salah. Jadi Sufian dia dapat kahwin dengan orang bekerja. Sekarang dia kata tanggungjawab makan, minum bagi dua. Kau pun bagi, aku pun bagi. Itu salah kan. Kita mau bagi tahu bini kita, kamu tak usah kerja lah, jaga anak kita. Untuk keperluan kamu dan anak saya. Itulah sebenarnya. Sebenarnya wanita tak perlu bekerja kalau suami dia boleh bekerja. Kecuali suami dia dah stroke ataupun tak boleh lagi. Ini semua bagus. Tak nak bekerja. Nak bekerja macam Sufian sekarang, dia nak bekerja kerajaan, nak bekerja dengan orang. Bekerja dengan orang ni atas sikit dia pun minta sedekah. Sebab kita tak ada, kita nak ikut dia. Atas sikit pada jadi hamba. Orang yang bekerja dengan orang, dia kata saya kuli kerajaan. Sebenarnya di perkataan kuli namanya orang suruhan lah. Orang suruhan tu namanya hamba. Saya hamba bank, saya hamba kerajaan. Hanya tak macam hamba dulu lah, tak dibayar gaji, bayar makan je, minum, itu je. Duit tak ada. Yang sekarang dibayar duit. Makan duit lah, makan lah. Jadi bekerja dengan orang ni macam jadi hamba je. Dan atas sikit pada peminta sedekah, apa nak minta dengan tuan. Jadi sebenarnya bekerja dengan orang ni tak honorable lah. Bekerja yang tak ada kemuliaan. Bekerja yang mulia ialah bekerja kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Kerja sendiri. Bila ada keperluan bekerja dunia, bekerja. Tak, keperluan tu tak ada sangat, kerja agama. Tapi kerja agama tak boleh cuti. Kerja agama hari-hari.
Tapi kalau sekiranya ada keperluan kerja agama yang lebih, kerja dunia tu ditinggalkan. Kalau kena keluar di jalan Allah, dia boleh buat keputusan untuk tinggalkan kerja dunia tu, untuk buat kerja, kerana buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia berakal, kerana itu kerja atas pada semua kerja. Tapi kalau kerja dengan orang, tak boleh buat pilihan. Kalau kamu ada tuntutan agama, kamu disuruh keluar, kamu tak boleh buat. Saya tak boleh, saya tak ada cuti. Bila kita cakap kita ada cuti, kita dah tak ada daya pilihan lagi. Kita tidak boleh memilih. Jadi bila kita tidak boleh memilih, makna kita sudah jadi hamba. Hamba ni dia tak boleh pilih. Kau kerja. Kau kena kerja 4 pagi, kau kena datang. Kau kena kerja 8 pagi, dia datang. Kau kena kerja 12 malam kau. Macam Sufian kerja yang dulu. Pukul bila sahur, dia tak ada sini. Dia tempat kerja. Bila tarawih, dia tak ada sini. Dia tempat kerja. Sebab dia adalah hamba. Hamba ni tak boleh ada pilihan. Dia ikut. Jadi kita jangan jadi hamba sesiapa. Kita hanya hamba Allah je. Bukan hamba kerja pun. Kerja kita cari keperluan ni, kalau kita ikut dia, kalaupun kita kerja sendiri, kita menghambakan pada kerja tu. Kita kena bekerja keperluan ni atas perintah Allah. Tengok mana satu perintah Allah. Allah perintah kita kerja cari keperluan, tapi tak boleh kerja cari keperluan ni mengatasi kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu sebenarnya. Ini kerja mengajak manusia kepada Allah langsung tak buat. Umum semua orang lah. Orang Islam umum seluruh dunia, kerja mengajak manusia kepada Allah tak buat. Betul tak? Tak buat apa. Seminit pun tak ada. Sesaat pun tak ada. Dia punya diri hanya untuk menghambakan kepada Tuhan dia, Tuhan nafsu, cari duit. Kerja walaupun dia kerja sendiri. Jadi tak ada kemuliaan dalam kerja sendiri kalau kita bertukar Tuhan saja. Kalau kita bertukar Tuhan dengan kerajaan, tukar Tuhan dengan majikan, tukar Tuhan kepada nafsu kita cari duit, tukar Tuhan saja lah. Kita punya Tuhan ialah Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Jangan tukar Tuhan. Bila tukar dari kerja kerajaan kepada kerja sendiri, ini maksud tukar kerja sendiri bukan sebab mau bertuhankan dengan Allah. Sebab tukar buat kerja sendiri supaya dapat duit banyak, dapat jadi kaya. Umum orang kata kalau kerja jadi hamba ni, kuli ni, kerajaan ni atau kuli majikan swasta ni tak dia jadi kaya dia. Nak jadi kaya buat bisnes, berniaga. Orang ni menukar Tuhan ni. Yang betulnya kita jangan tukar Tuhan. Tuhan Allah. Allah bagi tahu kita bekerja ke semua urusan dunia ni, kita buat ikut perintah dia. Di mana kita rasa Allah perintah kita. Kalau ada jihad, katalah zaman Nabi, keluar jalan Allah untuk perang, musuh menyerang orang Islam, orang kerja kerajaan dia tak boleh pergi, atau kerja dengan orang sebab dia hamba, dia kena minta cuti, dia tak boleh pergi. Dia ingat itu cukup untuk beri alasan kepada Allah, dia tak payah keluar. Saya tak ada cuti. Sebenarnya itu berdosa. Jadi orang yang tak bertuhankan dengan kerja dia dan tak bertuhan dengan yang lain, dengan Allah, dia akan buat keputusan untuk ikut perintah Allah yang pada waktu itu Allah paling suka, iaitu bukan kerja cari keperluan,
keluar jalan Allah. Itu dia orang tak boleh buat. Kalau kerja dengan orang macam Rashidi. Nah, jadi sebab itu tidak bagus kerja dengan orang. Tak bagus kerja dengan kerajaan. Yang bagus kerja dengan Allah. Maksud saya, kita kerja ni hanya atas perintah Allah. Kita ada dua kerja yang Allah suruh. Kerja mengajak manusia kepada Allah, kerja cari keperluan. Kalau agak-agak keperluan kita dah tak ada, cuma komplit, kita tak payahlah buat kerja keperluan lagi. Kalau sekiranya kita punya expertise tu tak diperlukan lah. Kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah je lah. Tapi hari ni sampai mati, tak ada masa untuk buat kerja yang disuruh oleh Allah paling utama. So mati dapat pencen je lah. Pencen bukan dia dapat pun, bini dapat. Sebab dah mati. Inilah yang berjaya Samad dah. Dulu dia kerja kerajaan, sekarang dia kerja dengan majikan Cina, UCSI, dulu dengan UTM. Dia bertukar Tuhan aja. Satu kerajaan Tuhan dia, sekarang ni company yang punya UCSI tu Tuhan dia. Dia mana boleh buat pilihan? Boleh. Kalau Samad kena mengajar, saya ada kelas lah. Dia cakap pukul 5 petang lah, saya ada kelas. 9 saya ada kelas. Itu makna dia tak ada pilihan lah, kena ikut. Makna dia hamba. Bekerja dengan wang ni atas sikit pada peminta sedekah. Jadi kita kena bekerja, kalau boleh bekerja, maksud saya bekerja dengan Allah. Majikan kita Allah aja. Itu tinggi lah. Kita tak mau majikan lain. Kita mau bekerja ikut perintah Allah. Mana Allah mau. Pada setiap waktu dan ketika, mana Allah paling suka. Kita tak mau ikut kita punya. Ini namanya orang yang tahu apa Allah mau. Misalnya ada jihad, kita kata saya tak ada cuti, kita tak mau keluar jihad. Zaman sahabat dulu mana ada orang macam tu, yang bekerja dengan Ansar tu, dia cakap kami nak keluar. Ansar pun cakap tak boleh tahan. Dia pun bukan bekerja punya, dia orang buat apa, macam share ke apa ke. Dia orang keluar. Mereka tak terbatas dengan mana-mana. Mereka hanya dengan Allah je. Allah suruh, perintah Allah ada, keluar. Tinggalkan kerja keperluan. Itu Islam baru hidup. Kalau orang Islam semua, saya tak ada cuti, mana nak berjuang? Mana yang kita dicakapkan kamu hendaklah strive dengan harta dan diri kamu. Tak boleh dibuat oleh orang kerja dengan orang. Sama ada dengan kerajaan. Tapi hari ini kita orang Melayu, kerana tak buat kerja dakwah, kerana tak buat kerja Nabi Muhammad SAW, kita punya inclination, keinginan kita kerja kerajaan. Macam orang Brunei. Orang Brunei ni ada pengangguran tu, ada Brunei. Ada orang tak ada kerja tau. Negara begitu kaya. Di list negara-negara dunia yang kaya, Brunei saya rasa antara yang top kelima terkaya. Namun ada juga yang menganggur. Menganggur bukan tak ada kerja, tak boleh kerja, dia tunggu kerja kerajaan. Ini Rizal bagi tahu saya. Dia nak tunggu kerja kerajaan. Sebab ada pencen, ada itu. Macam Samad lah, nak sangat kerja kerajaan, ada pencen.
Jadi orang masamat ni tak sesuai untuk pekerja agama yang berjuang, tak ada. Dia lebih mementingkan keamanan. Maknanya kepastian dapat duit, gaji tiap bulan. Itu lebih utama lagi. Saya tak mau fikir. Kalau ada tuntutan agama, saya boleh ketepikan sebab saya tak ada cuti. So dengan senanglah dia orang buat keputusan sendiri. Dia bukan ikut keputusan Allah atau keputusan mesyuarat, tak ada. Dia ikut keputusan dia. Dia tak boleh bawa mesyuarat. Saya macam mana? Saya kerja lah tuan. Ada tuntutan untuk saya keluar. Tak ada, awak kerja lah. Awak tak ada cuti. Macam tu lah. Jadi bila ada tuntutan macam tu, semua orang kerja jadi kuli ni tutup, duduk aja. Nanti saya ada cuti, minta cuti. Cuti pun dapat 20 hari je. Kadang 3 hari. Jadi semua buat kerja Allah at the mercy of makhluk. Tak ada sendiri. Jadi sebab itu saya berhenti kerja kerajaan. Awal lagi saya berhenti. Lagi satu, saya tak mau kerja kerajaan. Adalah saya kadang ada tuntutan kerja agama, saya kena tinggalkan kerja kerajaan. Saya dah salah. Jadi dalam keadaan tu saya pilih tak mau. Saya pergi duduk kat Masjid India tu sampai pukul 3 baru saya balik. Padahal masuk pukul 2. Sebab saya terpaksa lama sebab ada jemaah. Jadi saya tak boleh. So saya bila tahu Hadraji, saya nak berhenti. Hadraji mula tak mau, dia tengok dia tengok saya ni betul-betul ke nak kerja sendiri ni. Sebab saya tak boleh menahan dosa. Tak ada kat kelas, patutnya masa yang saya ada dekat pejabat. Jadi lebih baik saya berhenti. Saya tak ada, waktu tu tak ada duit pun nak buka klinik. Saya berhenti. Bila saya diputuskan berhenti, saya percaya Allah bantu saya. So saya pun buka klinik saya, klinik optometri yang pertama di Malaysia lah, yang mengamalkan Atika, praktis optometri yang saya ajar. Optometris ni tak boleh buka kedai cermin mata sebenarnya. Kedai cermin mata ni optician buat, yang tak bertauliah tu. Mereka tu jual cermin mata lah. Jadi mereka punya kedai tak boleh panggil klinik sebab penuh dengan cermin mata. Masuk je penuh cermin mata sebab dia penjual cermin mata. Optometris ni bukan penjual cermin mata. Dia doktor pemeriksa kesihatan mata. Jadi dia tak boleh mempamerkan, masuk kedai je pamer cermin mata. Saya ajar dia macam tu, anak murid saya. Kamu masuk mesti jumpa resepsionis tu, buat appointment untuk diperiksa mata. Lepas diperiksa mata, baru cari cermin mata. Cermin mata itu adalah alat kita guna untuk merawat penglihatan, bukan kita nak jual dia sangat. Itu cara sebenarnya. Tapi hari ini semua optometris pun dah tak tahan. Dia kena ikut penjual cermin mata. Dia orang telah tidak ada nilai diri. Mereka tak ada harga diri. Mereka tak mau membezakan dia orang dengan optician yang tak ada ijazah, sertifikat pun tak ada. Dia orang belajar universiti, dapat bachelor, lepas tu buka kedai cermin mata pula. Kenapa buka kedai cermin mata? Kedai cermin mata jual cermin mata. Awak bukan penjual cermin mata. Awak doktor penglihatan mata. Dia berkelakuan lah seperti doktor. Tapi dia orang tak nak ikut. Jadi saya buka klinik macam tu, pertama di Medan Mara. Dan saya mengajar di UKM part time tentang bab ni. Tapi ada yang ikut, ada yang tak. Almost tak ada. Bila saya berkuasa ni, saya arahkan dia. Jangan berkelakuan macam ni. Kalau tidak, jangan ada ijazah. Letak sana penjual cermin mata. Ijazah UKM kata semua buang, tutup. Buang tong sampah. Dan optometris mesti ada slit lamp.
Dia mesti buat optomoskopi, dia mesti buat retinoskopi. Dia bukan pakai mesin automatik check power. Dia boleh beli tu, tapi dia kena ada slit lamp tengok nak buat contact lens. Kalau tak ada slit lamp mana boleh. Semua optometrist practice mesti ada slit lamp, compulsory. Optician tak payah, kalau dia bukan optometrist, dia penjual cermin mata. Kalau yang bersertifikat optometrist, optician tu dia ada diploma, then bukan penjual cermin mata. Dia pemeriksa kerosakan penglihatan, refractionist. Jadi kita nak buat untuk optician ni pun kena ada diploma nanti. Kalau tidak, tak boleh praktis. Kita mau jadi negara yang benarkan orang jual cermin mata. Kalau kau nak jual cermin mata, jangan peksa mata. Kenapa kamu peksa mata? Tak ada ni, jual je lah cermin mata. Ini tak. Dia jual cermin mata, dia peksa mata, dia tak ada sijil untuk peksa mata. Dia telah berlaku tidak betul, zalim. Dia telah menganiaya orang yang dia bukan pakar memeriksa mata, memaksa mata orang. Jadi sekarang dia pakai alat mesin tu. Jadi itu bukan betul sangat. Dia kena orang cek, dia kena pastikan sebelum bagi cermin mata, mata orang tu sihat, tak ada penyakit. Kalau ada penyakit, kalau dia boleh rawat, tidak, dia kena refer kepada ophthalmologist, pakar bedah mata. Jadi itu sebenar sistem yang patut berjalan, yang tidak berjalan sampai hari ini. Dan sangat merunsingkan saya dari dulu lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, itu kerja keperluan saya lah. Bukan kerja saya sebenarnya. Kerja saya sebenarnya ialah kerja yang Allah bagi tahu dalam Quran, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Kerja Nabi saya. Inilah patut dijadikan kerja semua orang Islam. Orang Islam sepatutnya semua menjadikan kerja mengajak manusia kepada Allah atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran sebagai kerja utama dia. Dia mesti kerja sendiri untuk keperluan dia. Kalau tidak, dia tidak boleh menunaikan hak kerja ni. Dia kena buat kerja ni nombor satu. Ada masa baru buat kerja keperluan. Kalau ada tuntutan untuk kerja agama, kerja Allah, kerja yang Allah bagi, kita mesti bagi masa untuk kerja yang Allah bagi, kerja mengajak manusia, dan tinggalkan kerja keperluan. Dan itu tidak salah. Itu adalah sangat disukai. Kalau ada tuntutan, ada perintah, kita masih lagi melekatkan ponggong kita pada kerja dunia, kita berlaku dosa. Itu berdosa. Kita tak boleh cakap saya tak ada cuti dan tidak berdosa. Kita berdosa. Sebab waktu tu bukan Allah suruh kita berada di tempat kerja keperluan ke. Allah mahu kita di jalan Allah. Jadi kita takkan dapat buat tu kalau kita bekerja dengan orang, jadi kuli orang. Bukan untuk dapat banyak duit kerja sendiri yang sekarang orang buat. Dia nak banyak duit, sebab itu kerja sendiri. Itu Rashidi punya. Bapaknya yang apa ni, yang niat nak banyak duit ni orang kafir sebenarnya. Niat hidup nak jadi orang kaya, orang kafir ya. Orang beriman, orang Islam, niat dia nak jadi kekasih Allah, tak ada nak banyak kaya-kaya. Jadi hari ini semua salah. Kita hari ini dah ikut orang kafir dan jadi kafir lah. Mana boleh ikut orang kafir jadi orang beriman? Niat kerja pun nak jadi kaya macam orang kafir. Kenapa? Sebab yakin kita macam yakin orang kafir. Apa yakin orang kafir? Duit boleh buat. Orang beriman, dia cakap selain Allah tak boleh buat apa. Duit tak boleh buat, apa tak boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah. Jadi mereka yang percaya kerja bagi duit, duit bagi makan, ini orang kafir. Kalau mau jadi orang beriman,
Semua tak boleh buat. Yang buat Allah. Dan kalau nak jadi orang beriman, selepas mengucap tiada Tuhan melainkan Allah, kena cakap maksud kalimah ni di lorong-lorong, di jalan-jalan. Pada orang kafir, so dia ucap kalimah ni dan buat kerja dakwah. Pada orang Islam yang dah ucap kalimah ni, ajak dia buat kerja. Sekarang juga kata, bukan besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kalau tidak, mana dia nak buat? Tuan kalau ada masa, buatlah kerja dakwah. Tak belum macam tu. Tuan kalau sedia, sekarang buat. Kalau Tuan tak buat sekarang, it will never come. Kalau Tuan tak datang sekarang, you never do it. Believe me. Saya ajak you kata nanti lain kali. You never do it. Sebab dia memang berat. Saya ada sama kamu pun, kamu tak ikut saya buat gas. Bagaimana kamu boleh buat saya tak ada, tak ajak kamu? Kamu mesti diajak oleh benda-benda lain. Sebab itu kena ajak dia. Maksud dia tunai. Bahasanya bahasa tunai. Benar beli barang tunai. Ajak dia tunai. Kalau tidak, dia takkan buatnya. Dia orang memang marah lah. Boleh tuan sekarang, saya nak pergi kerja sekarang. Saya pergi kerja. Lepas tu malam lah, boleh tuan buat ke? Saya nak mau rehat. Malam lah, saya nak tidur. Pagi pula, saya baru nak keluar pasar. Dia tak ada masa lah. Orang macam ni, dia tak nak buat. Bila pun datang ajak, dia tak nak buat. Jadi either you do it or you don't do it. Kalau you don't want to do it, memang tak boleh buat. Jadi orang yang diajak tunai, dia kata saya baru balik lah. Saya nak kerja lah. Ini semua tak boleh buat kerja dakwah. Yang boleh buat kerja Allah ni orang yang mengenepikan semua hal-hal dunia, dan pergi buat kerja kamu. Tak kira. Kalau ada orang ajak, ini tuntutan. Ini dari Allah. Allah ajak ni, bukan orang. Boleh awak buat gas sama. Ini Allah ajak. Terus keluar. Walaupun makanan tengah masak, padam, pergi. Walaupun nak rehat, berhenti. Itu orang boleh dapat hidayah. Kalau orang yang kata, saya sibuk lah, saya tak ada masa, anda tak boleh. Ini orang tak boleh dapat hidayat sebab keinginan langsung tak ada untuk hidayah. Macam Sufyan sekarang, saya kata tak salah kerja dengan orang. Kerja sendirilah. Baik supaya kau boleh buat kerja ni betul. Dia tak nak kerja dengan orang. Nak jadi kuli orang sampai mati. Takkan dapat jadi pekerja Allah. Mana boleh. Bila kita jadi kuli orang, kita ikut dengan 1,800 tu, kita jual diri kita. Dapat gaji berapa sebenarnya? 1,800. Kau jual diri kau buat apa? Kalau kau jadi kerja kau dengan Allah, Allah Tuhan kamu, kamu tak ada jual diri kamu dengan siapa? Dengan Allah memang patut kamu jual. Allah bagi tahu, aku telah beli harta dan diri orang mukmin tu sebagai ganti bagi dia syurga. Kalau kita nak jadi orang mukmin, jual diri kita dengan Allah. Jangan kerja sendiri. Jangan kerja dengan orang. Macam Sufyan, kerja dengan Allah. Kalau kita kerja dengan orang, kita tak boleh jual diri kita, masa kita. Kita kena jual dengan dia. Okey.